Okey, kita teruskan tajuk hari ini iaitu 6.5. Kita nak belajar berkenaan dengan kepekatan larutan aqueous. So, dalam tajuk ini kita nak belajar berkenaan dengan larutan lah, kepekatan larutan. Jadi kat sini cuba awak tengok air teh dua orang ni. Ada beza tak? Dia minum air teh tu ada beza tak? Ada. Okey, apa beza dia? Sepekat sedap. So, pekat sedap tak? Macam mana awak tahu pekat dengan dok tu? Warna. Warna. Kok mana pekat? Kok baju merah, kok baju hijau pekat? Merah. Kok merah. Kok merah pekat sebab warna dia lebih tua. Tak? Okey, lepas tu hok anak pula kita kata dia cair. Sebab apa cair? Sebab warna merah dia tu, warna teh dia tu lebih muda. Jadi, lebih tua ni kita kata dia lebih pekat. Okey. Jadi maknanya daripada air teh ni kita kata lebih pekat tu apa maksud lebih pekat Apa makna lebih pekat? Jadi kalau awak nak buat air teh ke, awak ada gelas tak? Okey, katakanlah awak bubuh uncang teh. Lepas tu bubuh air. Tak? Jadi maknanya kalau kita kata air teh tu pekat tu maksud dia. Ni, apa maksud awak kata air teh ni pekat? Kenapa dia jadi pekat? Banyak bahan yang larut. Pekat ni sebab banyak teh lah dalam dia, betul tak? Betul tak? Kalau hak ni awak guna dia katakanlah satu uncang, mungkin hak ni kita guna sampai 2 uncang. Jadi bila kita guna 2 uncang, duduk dalam air yang sama tapi kita guna 2 uncang contohnya. Jadi mestilah hak ni lebih pekat. Sebab apa? Sebab teh dia tu lebih banyak. Okey, ni kalau kita buat air kat rumah. Kita buat air kat rumah, kalau pekat maknanya banyak. Supaya juga kalau kita buat air Milo. Air Milo pekat, maknanya Milo tu kita bubuh banyak. Kalau kita nak cair, kita bubuh 1 sudu je. Milo dalam 1 mak air. Tetapi kalau kita nak pekat, kita bubuh sampai 3 sudu. Jadi pekat-pekat tu bila kandungan bahan terlarut itu lebih banyak. Kandungan bahan terlarut ini kalau teh lah dalam air. Kalau Milo lah dalam air. Okey. So, seterusnya. Kepekatan. Kita dah tahu tadi perkataan kepekatan. Dan cikgu rasa awak dah belajar dah dulu tentang kepekatan masa PT3 hari itu. Jadi apa yang dikatakan dengan kepekatan? Kepekatan sesuatu larutan ialah satu ukuran yang menunjukkan kuantiti zat terlarut dalam seunit isi padu larutan. Ni takrifan untuk kepekatan. Sesuatu larutan ialah satu ukuran yang menunjukkan kuantiti zat terlarut dalam seunit isi padu larutan. Okey. Jadi kalau kita ada 1 desimeter padu larutan, okey, contoh biasanya dalam 1 desimeter padu larutan. Okey, maknanya larutan ni dia guna adalah 1 desimeter padu. Jadi semakin banyak semakin banyak zat terlarut, maka semakin tinggi kepekatan larutan itu. Jadi kuantiti zat terlarut boleh diukur dalam gram atau mol. Maka kepekatan sesuatu larutan boleh diukur dalam gram per desimeter padu ataupun mol per desimeter padu. Jadi dia kata kat sini, kepekatan ini bila dia kata kuantiti zat terlarut. Bila kita sebut kuantiti ni dalam kimia, kuantiti kita boleh ukur dalam gram. Macam mana nak ukur kuantiti? Kita timbang lah. Kita timbang berapa gram bahan yang kita nak tu untuk kita masukkan dalam air. Ataupun daripada gram ini kita boleh tukar kepada mol. Kan kita ingat kita belajar masa tajuk 3 hari tu, iaitu mol ni adalah sama dengan
jisim bahagi dengan jisim molar. Mol tu. Jadi maknanya kita boleh ukur kepekatan dalam unit gram ataupun dalam unit mol. Sebab mol ni kita boleh kira iaitu jisim bahagi dengan jisim molar. Kita dapat mol. Okey, itu adalah kepekatan. Okey, jadi bila kita guna unit gram, maka kalau kita timbang kuantiti zat terlarut itu, maka kepekatannya adalah gram per mol. Kalau kita kira bilangan mol, maka dia punya kepekatannya adalah mol per desimeter padu. Jadi ada 2 unit bagi kepekatan. Jadi kepekatan untuk gram per desimeter padu adalah jisim zat terlarut dalam 1 desimeter padu larutan. Kalau kepekatan di dalam mol per desimeter padu, maknanya bilangan mol zat terlarut dalam 1 desimeter padu larutan. Dan mol per desimeter padu ini dikenali sebagai kemolaran. Okey, kemolaran. Jadi dia bagi formula kat sini lah. Kalau kepekatan gram per desimeter padu sama dengan jisim, okey, zat terlarut dalam isi padu larutan. Isi padu larutan ni biasanya 1 desimeter padu. Kalau kepekatan mol per desimeter padu, maka bilangan mol zat terlarut bahagi dengan isi padu larutan dalam desimeter padu. Jadi 2 formula kita dapat untuk mengira kepekatan sesuatu larutan. Okey. So, bila kita ada gram, kita ada mol, maka kita boleh relate dengan apa yang kita belajar tajuk 3 hari tu. Iaitu kalau kita dapat gram nak tukar kepada mol, maka kita bahagi dengan jisim molar. Kalau kita dah ada mol nak tukar kepada gram, kita boleh darab dengan jisim molar. Sebab apa? Sebab kita tahu tajuk 3 kata jisim adalah Okey, tajuk 3 kata adalah mol kan. Tajuk 3, kita belajar tajuk 3 hari tu iaitu mol adalah sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar. Sebab itulah kalau mol nak tukar kepada, kalau kita nak cari mol, dah ada jisim, maka mol nak tukar kepada mol, maka jisim bahagi dengan jisim molar. Kalau dia dah bagi mol nak pergi kepada gram, gram ni jisim. So, jisim adalah sama dengan mol kali dengan jisim molar. Okey. Itu perubahan lah kalau kita nak tukar unit daripada mol kepada gram, gram kepada mol, maka dia ada perkaitan. Okey. So, kita tengok apa dia kata tip celik ni. Okey, unit bagi kemolaran adalah mol per desimeter padu ataupun molar. Biasanya dalam botol reagen dia tulis M besar. M besar ni maknanya kemolaran. Okey, ataupun unit dia adalah mol per desimeter padu. Dan larutan mari pun kalau daripada botol dia tak tulis lah unit. Biasa tak tulis unit, dia tulis dengan simbol M besar. M besar tu maknanya molar. Molar tu maknanya mol per desimeter padu. Okey. Anda harus ingat bahawa mol tidak sama dengan molar. Mol tidak sama dengan molar. Okey. Mol ialah unit untuk mengukur jirim, manakala molar adalah bilangan mol zat terlarut yang terkandung dalam satu isi padu tertentu larutan. Okey. Mol dengan kemolaran. Selalu pelajar tukar mol dengan kemolaran. Mol ni dia nak cerita pasal kuantiti. Okey, kuantiti. Okey. Jirim. Maknanya kalau kita ada kita ada 1 mol. 1 mol, katakanlah cikgu ambil contoh ni. Okey. 1 mol per desimeter padu larutan NaO. Okey, boleh. Mol. Mol ni dia nak ayat kuantiti jirim. Okey, maknanya kat sini kalau dalam 1 desimeter padu NaO. Okey, 1 desimeter padu NaO. Okey,
Bila dia kata 1 mol, maknanya ada sebanyak 0.02 darab 10 kuasa 23 jirim ataupun zarah. Ni mol. Mol dia nak ayat kuantiti. Okey, zarah yang ada dalam tu ataupun kuantiti jirim. Manakala kemolaran ni adalah kepekatan, iaitu 0.02 darab 10 kuasa 23 ni, zarah ni dalam 1 desimeter padu larutan. Gitu. Okey, kalau kita kata kemolaran untuk 1 mol per desimeter padu ni, mol ni dia nak ayatnya, okey, 1 mol nak ayat 0.02 darab 10 kuasa 23. Tapi bila kita sebut kemolaran, dia kena ada, okey, dalam 1 desimeter padu larutan. Okey, mol ni dia panggil kuantiti lah. Kuantiti iaitu bilangan zarah dalam dia ada sebanyak mana. Okey. So, boleh faham? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Boleh. Okey. So, kita pergi kepada contoh. Contoh dalam buku teks ini contoh 6. Soalan dia kata, hitungkan kepekatan dalam unit gram per desimeter padu bagi setiap larutan yang terhasil. Dia kata gram per desimeter padu. Jadi dia kata 40 gram pepejar kupron 2 sulfat dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 20 desimeter padu larutan. Jadi dia suruh cari kepekatan. So kepekatan, okey ni desimeter padu dah. Jadi kita tahu kepekatan gram per desimeter padu adalah sama dengan jisim zat terlarut bahagi dengan isi padu larutan. Jisim dia berapa dia bagi? 40. Jadi 40 bahagilah dengan larutan, isi padu larutan. Dah dia bagi dah dalam gram dua-dua. Bagi dengan 20. So dapatlah 2 gram per desimeter padu. Okey, biasa je. B dia kata 18 gram pepejar NaO untuk menghasilkan 750 cm padu larutan. Kita tahu jisim, okey, kepekatan sama. Jisim zat terlarut bahagi dengan isi padu larutan. Tapi dia bagi 750. Jadi 750 ni kita tukar unit kepada desimeter padu sebab dia bagi sentimeter padu. Jadi bila kita nak tukar sentimeter padu kepada desimeter padu, maka 750 ni kita bagi dengan 1000. Dapatlah desimeter padu dia 0.75 desimeter padu. Jadi hak ni bila kita tukar dapat 0.75, maka 18 bagi dengan 0.75 dapatlah 24 gram desimeter per desimeter padu. Okey, boleh follow kan? Boleh follow kan? Boleh. Okey, soalan yang ketujuh, soalan 7. Hitungkan kemolaran bagi setiap larutan yang disediakan. Kemolaran, bila disebut kemolaran, dia nak unit dia berapa dia? Unit dia mol per desimeter padu. Jadi bila dia kata 10 mol pepejar zinc klorida dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 5 desimeter padu larutan, maka kita letak je, kita tahu kemolaran sama dengan bilangan mol terlarut. Okey, bilangan mol kat sini zat terlarut bahagi dengan isi padu larutan. Berapa mol? 10 mol. Berapa isi padu? 5. So bahagi 2 tu dapatlah 2 mol per desimeter padu. Okey, yang kedua dia kata 0.1 mol pepejar kalsium klorida dalam 500 cm padu air suling. Okey, jadi kita tahu kemolaran sama dengan bilangan mol zat terlarut iaitu dalam mol bahagi dengan isi padu larutan dalam desimeter padu. Sini dia bagi sentimeter padu. Jadi sentimeter padu kena tukar kepada desimeter padu iaitu kena bahagi dengan 1000. So dapatlah 0.5 desimeter padu. Jadi kita pun guna formula 0.1 mol bahagi dengan 0.5 desimeter padu. Dapatlah jawapan dia 0.2 mol per desimeter padu. Okey, selesai soalan nombor 7. Ada soalan nak tanya? Soalan contoh 7. Ada soalan nak tanya?
Tak Tak ada. ada. Okay, so tak ada. Kita pergi kepada contoh 8. Apakah kepekatan dalam unit gram per desimeter padu bagi asid nitrik berkumularan 0.5? Maknanya daripada mol dia nak tukar kepada gram. Jadi kita tahu dah mol nak tukar kepada gram, kita kena darab dengan apa? Darab dengan jisim molar. Jadi kepekatan adalah sama dengan kumularan darab dengan jisim molar. Ni kita ada perkaitan tadi kan? Ni. Bila dia bagi mol, dia bagi mol ni, nak tukar kepada gram, maka kita kena darab dengan jisim molar. So, bila kita dah tahu hak ni, jadi kita apply je lah dalam soalan ni. Jadi, bila dia bagi mol, nak tukar kepada gram, maka mol tadi, kemolaran tadi kita darab dengan jisim molar. Bukan mol, kemolaran tu. Kemolaran dia berapa? 0.5 mol per desimeter padu. Jisim molar HNO3 ni berapa? So kita kena kira lah. Iaitu H ni 1. Nitrogen 14 ni. 14. Oksigen ada 3. So 3 kali dengan 16. So unit dia berapa dia? Bila kita kata jisim molar, maka unit dia adalah gram per mol. Maka kita darab dua ni, kita mati unit. Mol dengan mol mati. So, unit yang kita ada adalah gram per desimeter padu. So, dapatlah kita 31.5 gram per desimeter padu. Ada soalan nak tanya? Jelas ke? Jelas. Jelas. So, kita pergi kepada seterusnya. Contoh 9. Tukarkan kepekatan lautan lithium hidroksida 3.0 gram per desimeter padu kepada kemolaran. Jadi soalan ni pula daripada gram per desimeter padu dia suruh tukar kepada mol. Jadi bila gram nak tukar kepada mol, maka kita kena bahagilah. Jadi kemolaran dia adalah sama dengan kepekatan bahagi dengan jisim molar. Jadi kepekatan dia berapa? 3.0 gram per desimeter padu. Jisim molar untuk lithium hidroksida kita kira. Lithium Li 7. So 7 tambah dengan O 16. So tambah 16. Hidrogen 1 tambah 1. So bagi dua ni, kita akan tengok kat sini. Kita akan dapat gram mati. So mol tolak 1 buat mari atas jadi mol. So ni dm kuasa 3. Ni minus 3 ni. So kita dapatlah nilai dia 0.15 mol per desimeter padu. Tu convert lah. So kita tengok seterusnya. Kita dapat menghitung bilangan mol zat terlarut yang larut dalam larutan sekiranya kemolaran dan isi padu larutan diketahui. Di mana kita ada formula kat sini, kemolaran adalah sama dengan bilangan mol terlarut bahagi dengan isi padu larutan. Ataupun kita boleh singkatkan dia kemolaran M besar, bilangan mol N kecil, isi padu V. Iaitu formulanya adalah M sama dengan NV ataupun kita boleh tukar N sama dengan MV. Kalau V ni adalah dalam desimeter padu. Tapi sekiranya V ni dalam sentimeter padu, maka kita kena bahagi dengan 1000. Jadi dua formula, sama ada N equal to MV atau N equal to MV per 1000. N equal to MV per 1000 bila V ini dia beri unit dia dalam sentimeter padu. Tapi kalau V dia diberi dalam unit desimeter padu, maka bilangan mol adalah sama dengan MV sahaja. Kita tengok contoh. Contoh nak guna formula N equal to MV atau N equal to MV per 1000. Soalan yang pertama. Bilangan mol kalium hidroksida yang terkandung dalam 2 desimeter padu larutan adalah 0.5 mol per desimeter padu. Hitung bilangan mol lah.
So macam mana kita nak kira bilangan mol? Kita pun tengok. Okey, dalam 2 desimeter padu ini adalah V. 0.5 mol per desimeter padu ini adalah M besar. Bilangan mol ini adalah N kecil. So dia suruh kita cari bilangan mol. So guna formula MV. Kenapa MV? Sebab larutan ni V dia beri dalam unit desimeter padu dah. Jadi MV iaitu 0.5 mol per desimeter padu darab dengan 2.0 mol 2.0 desimeter padu, dm tolak 3 dengan dm kita mati, maka kita dapatlah 0.1 mol ko. Okey, kalium hidroksida. Okey, tu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Okey, kalau tak faham tanya selalu ni. Contoh yang kedua. Okey, sebuah bika mengandungi 200 cm padu larutan plumbum 2 nitrat. Plumbum bernitrat. Kalau rasa nak tanya, awak tulis tak apa. Dalam mesej tu tulis. Nanti cikgu baca, cikgu boleh jawab ni. Kalau rasa mic tu rosak kerana, jadi awak prefer untuk menulis soalan, boleh tulis dekat mesej tu, nanti cikgu jawab. Okey. Sebuah bika mengandungi 200 cm padu larutan plumbum 2 nitrat 0.2 mol per desimeter padu. Berapakah bilangan mol? Okey, sini dia bagi V, sini dia bagi M, dia suruh kira bilangan mol N. Tetapi V dia bagi ni unit dia sentimeter padu. Maka kita kena guna formula N equal to MV per 1000. Jadi M dia berapa? 0.2 mol per desimeter padu. V dia berapa? 200 cm padu bahagi dengan 1000. Bila bahagi dengan 1000, maka kita darab dua ni, jawapan dia akan jadi 0.04 mol PB nitrat. Okey, boleh Jadi bila kita tukar ini, sentimeter ni bahagi dengan 1000, unit ni dah jadi desimeter padu. Jadi desimeter padu dengan desimeter padu dia boleh mati. Sebab tu jawapan dia mol. Jawapan dia mol. Okey. So seterusnya kita ada aktiviti ne tanda sebagai homework. Okey, kemudian kita ada uji kendiri ne.5 tanda sebagai homework. Okey, so cikgu tak masuk lagi lautan piawai sebab lautan piawai ni panjang cerita juga. So cikgu ambil salah satu daripada soalan ini untuk kita bincang hari ni. Lepas tu soalan seterusnya cikgu tinggal sebagai homework awak. Bukan homework juga ni. Kita selesai pukul 9 ni, 9 hingga 9.30 tu awak boleh guna masa untuk jawab. Lepas tu kalau ada soalan boleh tanya cikgu, boleh PM cikgu. Okey, so kita tengok soalan seterusnya. Katakanlah cikgu nak ambil soalan mana ni? Okey. Okey, ni soalan biasa tak? Tak ada masalah lah cikgu rasa soalan ni. Okey, awak boleh jawab belakang ni. Okey, contoh dah ada. Awak ni pun serupa je. Okey. So cikgu tinggal cikgu berhenti setakat ni Google Meet ni. Cikgu tunggu WhatsApp untuk awak jawab soalan. Boleh ya? Okey, jangan left lagi sebab cikgu nak tengok kehadiran.